Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Sekali lagi ya, apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Ya, apabila sekarang ini Akta Universiti dan Kolej sedang dibahaskan. Dan apa yang saya lihat ahli-ahli parlimen daripada Parti PAS dan Bersatu khususnya Perikatan Nasional ini, mereka berbahas seperti tidak punya otak sahabat-sahabat semua. Ya, dan kita lihat ya persoalan-persoalan, kenyataan-kenyataan yang mereka buat ini ya seakan-akan berbau politik ya membuat kenyataan yang tidak ya membuat kajian terlebih dahulu sebelum dinyatakan ataupun dibaca di dalam Dewan Rakyat ini. Satu yang amat memalukan sebenarnya. Dan saya setuju dengan kenyataan daripada ahli parlimen Ipoh Timur ya apabila masa tibanya beliau ya menyekolahkan ahli-ahli parlimen khususnya ahli parlimen daripada PAS Pasir Mas ini yang membuat tuduhan yang melulu, yang membuat tuduhan yang tidak berasas dan sebagainya. Jadi apakah tuduhan itu sahabat semua? Mari kita tonton bersama video ini. Terkait dengan kegunaan aktiviti pelajar. Dan pelajar juga dalam hal ini, kita bimbang, apa yang kita bimbangkan ialah adanya pengaruh-pengaruh luar yang boleh memberikan dana kepada pelajar yang menyebabkan aktiviti pelajar yang disusun itu akan melibatkan atau terarah dengan pengaruh daripada luar. Saya andaikan mana-mana pihak yang mempunyai wang yang banyak boleh memberikan sponsor kepada aktiviti pelajar untuk mempromosi diri mereka di dalam universiti. Dalam hal ini, saya yakin bahawa kena adanya suatu tapisan ataupun SOP yang tersendiri dalam meluluskan peruntukan-peruntukan luar kepada pelajar. Dan saya yakin pelajar-pelajar ini kalau diberikan pendedahan tentang pengurusan keuangan yang bagus, mereka boleh menguruskan keuangan mereka sendiri. Kita mahu supaya pelajar-pelajar lahir sebagai beliau-beliau yang hebat, sebagaimana bekas setiausaha politik Perdana Menteri yang muncul sebagai pemegang saham utama dalam heritage padu Sdn Bhd dengan 15,9% kepentingan dalam syarikat itu. Dalam usia yang muda, muncul sebagai jutawan yang hebat. Ini satu contoh yang baik. Dan bekas Jamat Muhammad Tambun boleh kita latih sebagai mentor kepada anak-anak muda yang boleh muncul sebagai ahli-ahli perniagaan. Ini satu perkembangan yang begitu bagus dalam negara kita Malaysia pada hari ini. Dan pelajar-pelajar universiti boleh dilatih untuk menjadi orang seperti ini, sebagai orang-orang yang rapat dengan ahli-ahli politik dan muncul sebagai jutawan-jutawan yang hebat dalam usia yang muda. Saya yakin ramai yang setuju dengan ucapan saya pada kali ini. Dan seterusnya, masa sudah untuk mula-mula nak tanya beberapa soalan. Tahu tak ahli-ahli yang berhormat, apa persamaan atau titik persamaan di antara syarikat Google, Facebook, Dropbox, Dell dan Microsoft? Mungkin kalian tidak tahu, tapi titik persamaannya adalah kesemua syarikat-syarikat gergasi antarabangsa tech atau bukan tech pun, semua ini dibina, diwujudkan, ditubuhkan dan dibesarkan di dalam kampus universiti-universiti. Maka yang mewujudkan, membina syarikat-syarikat ini, mereka buat di universiti sewaktu mereka masih mahasiswa. Maka apabila kita dengar, kita tahu, memang kita asyik dengar lah, mahasiswa ni tak belum cukup matang, perlu ada tapisan. Saya kadang-kadang pun tak berapa faham bila ada rakan-rakan sebelah sana yang kata kena ada bagi kebebasan, kena bagi ruang untuk anak-anak murid kita, untuk mahasiswa kita uruskan kewangan mereka sendiri. Pula kata nak tapisan. Ni macam seolah-olah ada sedikit identity crisis lah. Jadi nak tapir ke nak bagi kebebasan itu terpulang kepada ahli-ahli yang berhormat di sana. Tapi di sini saya rasa Kementerian Pengajian Tinggi telah mengorak langkah dan telah menunjukkan azam dan tekad melalui pindaan AUKU ini yang amat bersejarah untuk membuka ruang yang sebesar-besar sebaik-baiknya untuk memberi kebebasan kepada mahasiswa kita untuk mengurus kewangan mereka sendiri. Namun demikian, saya juga pada ketika yang sama hendak menanya kepada Yang Berhormat Menteri, apabila ruang dibuka untuk mereka memungut dana,
sudah tentu kita perlu tanya soalan. Yang Muhammad Pasir Emas tadi ada kata, oh mungkinlah akan dijadikan, ada orang akan salah gunakan wadah-wadah ini, akaun-akaun ini untuk dijadikan jutawan. Tapi kita nak tanya, murid-murid kita, pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang dok menuntut pendidikan tinggi ni, bukankah pengurusan wang, bagaimana nak mengutip dan memungut dana untuk mengembangkan agenda mereka melalui persatuan-persatuan mereka ni, bukankah ia satu proses pelajaran dan pendidikan? Jadi saya hanya akan tanya soalan dan bukan kata kena ada tapisan. Kalau dalam prosesnya dibuka ruang ada peraturan-peraturan yang menanyakan duit ini kalau tiba-tibanya masuk 10 juta ke 100 juta lah, tanyalah soalan. Pertama. Ya. Soalan boleh? Silakan. Boleh. Saya nak tanya pandangan Lima Timur. Kalau dana tu daripada dana asing yang tujuannya untuk menghancurkan negara kita melalui persatuan mahasiswa ni, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tu? Satu, kalau duit asing masuk syarikat, masuk persatuan ROS, masuk persatuan pelajar pun akan ditapis secara dan disekat secara automatiknya. Jadi bagi pandangan saya bukan menteri. Jadi mungkin soalan yang diutarakan oleh sahabat saya dari Pulai ni mungkin yang Muhammad Menteri boleh jawab, tetapi bagi saya dalam keadaan sebegitu, kalau ada pengaruh-pengaruh asing yang nak bagi 10 juta untuk hancurkan negara, sudah tentu duit tu takkan masuk pun. Kan? Jadi bank negara takkan tiba-tiba untuk satu akaun persatuan pelajar masuk 10 juta ke 1 juta, saya rasa perkara itu tidak akan berlaku. Tapi walau bagaimanapun, soalan yang perlu diajukan dan ditanyakan dalam prosesnya, adakah apa jua punca kewangan atau apa jua punca dermaan juga boleh diterima? Mungkin Yang Berhormat Menteri boleh memberi sedikit ulasan sama adanya had-had yang tertentu yang mungkin akan diwartakan sebagai peraturan kemudian dan kelak. Adakah apa jua jenis derma pun boleh diterima dan bagaimana perkara seperti yang dibawa oleh Pulai ini boleh disekat secara nyata dalam peraturan dan aktanya sendiri. Sudah tentu apabila kebebasan diberi, kita perlu membina kapasiti untuk mengguna sebaik-baiknya kebebasan tersebut. Saya juga ingin menanya kepada Yang Berhormat Menteri sama ada program-program yang berkala atau yang tidak berkala lah, yang mungkin setiap bulan akan ada satu kursus untuk semua yang baru saja nak dah buka satu akaun baru, nak buka persatuan baru. Adakah kursus atau pendidikan atau latihan akan dibekalkan kepada mereka yang bakal buka akaun selepas ini? Saya rasa masa dah tamat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Saya jemput Yang Berhormat Kepala Keran. Itu dia sahabat semua, satu penjelasan yang baik ya daripada Ahli Parlimen Ipoh Timur. Mungkin sahabat-sahabat semua tidak berapa faham ya dengan jawapan yang diberi oleh Ahli Parlimen Ipoh Timur ini, yang menyatakan bahawa sekiranya ada dana-dana daripada luar dimasukkan ke dalam akaun-akaun di dalam persatuan kah, syarikat kah, katanya semua itu tidak berlaku. Memang benar, tapi secara penjelasannya mungkin sebagai penjelasan yang senang ya untuk anda faham. So prosesnya seperti ini. Saya sendiri pernah mengalaminya, sahabat-sahabat semua. Jadi ini pengalaman saya ya. Ini pengalaman saya sendiri. Ya, apabila sebuah dana daripada luar negara itu dimasukkan, ya tidak sebenarnya ia boleh berlaku. Tetapi dana itu tidak boleh dikeluarkan sehingga dia dijustifikasi, sehingga disahkan benar, datang dari mana dan sebagainya. Kerana apa? Ya, apabila dana itu masuk secara individu, akaun individu, persatuan maupun syarikat, ia akan dibekukan secara otomatik. Dan apabila ia dibekukan, untuk keluarkan dia, individu, syarikat atau persatuan itu kena justifikasikan, kena verify dari mana bank ataupun bank akan bertanya kepada mereka, minta akaun, bukti, buang itu untuk apa, dari mana, kegunaan untuk apa, dari siapa dan sebagainya. Jika ada unsur keraguan di sana, pastinya pihak bank tidak akan mencairkan uang tersebut dan uang itu akan dibekukan dan orang tersebut ataupun syarikat, akaun personal ataupun persatuan tidak akan dapat mengeluarkan uang itu. Sehinggalah
Mereka dapat verify segala bukti, duit itu datang dari mana, sumber dari mana, untuk tujuan apa dan sebagainya. Kan ada bukti black and white diberikan kepada bank untuk mereka luluskan. Sekiranya alasan-alasan itu diterima pakai, maka duit itu akan dicairkan. Jika tidak, duit itu akan dibekukan. Ini sebenarnya yang berlaku, sahabat-sahabat semua. Mungkin Anda tidak pernah mengalaminya, saya sendiri pernah mengalaminya. Oke, jadi sebagai YouTuber lah kita tahu sebab kita mengalami perkara itu. Kita sebab YouTube bayar melalui daripada luar negara, masuk dana ke dalam akaun pribadi kita. Jadi mereka verify, mereka tanya duit ini untuk apa dan sebagainya. So memang tidak berlaku, duit itu memang akan masuk ke dalam akaun di dalam Malaysia, dalam negara, tapi ia akan dibekukan secara automatik dan dia harus di-verify terlebih dahulu sebelum dapat dicairkan. Dengan bukti-bukti, tujuan apa, dari mana sumber itu datang dan sebagainya. Ini yang berlaku sebenarnya. Jadi kalau tuduhan daripada ahli parlimen Pasir Mas ahli parlimen daripada Parti PAS ini mengatakan kononnya dana itu boleh digunakan untuk menyalahgunakan untuk apa dan sebagainya, itu adalah satu kenyataan yang tidak bertanggung jawab. Itu yang saya katakan awal tadi, mereka tidak membuat kajian, mereka tidak membuat penelitian sebelum berbahas, sebelum mereka membuat ucapan-ucapan mereka di dalam Dewan Rakyat itu. Sahabat-sahabat semua, amat memalukan. Level menteri, level ahli parlimen, tetapi kenyataan yang dikeluarkan itu akhirnya apa yang kita lihat sebenarnya itu hanyalah satu polemik, hanya politik, semata-mata berpolitik di dalam Dewan Rakyat. Kita boleh nampak akhir sekali kenyataan daripada ahli parlimen Pasir Mas ini sangat-sangat memalukan. Tidak matang, sahabat semua. Seluruh rakyat, seluruh dunia melihat ketidakmatangan, kedangkalan ahli-ahli parlimen seperti ini. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Mungkin Anda punya pengalaman yang sama seperti mana yang saya katakan tadi. Mungkin Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.